Saya nak berikan satu berita gembira kepada sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah, selagi mana nama kami adalah Sidang Kalam, kami tidak akan berhenti bercakap berkenaan dengan perbezaan pemikiran, pandangan, pendirian di antara Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dengan golongan Salafiyah. Begitulah juga Sidang Kalam tidak akan berhenti insya-Allah menjelaskan perbezaan aliran batiniyah dengan ahli sunnati wal jamaah. Begitu jugalah Sidang Kalam insya-Allah tidak akan berhenti bercakap berkenaan dengan aliran-aliran liberal, aliran-aliran syubhat yang cuba mencampakkan syak dan ragu kepada agama Islam, menyerang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Sidang Kalam insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana nama kami Sidang Kalam, kami tidak akan berhenti berkalam. Insya-Allah. Dan saya akan jelaskan juga kenapa isu ini saya akan terus bahaskan. Poin pertama saya nak bercakap nanti berkenaan dengan isu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya yakin ada sahabat-sahabat yang Asy'ariyah juga memberitahu, Ustaz, kita lupakan isu ini, kita pergi kepada isu yang lain. Saya nak beritahu bahawa isu ini berkait dengan satu perkara yang sebenarnya termasuk dalam perkara-perkara yang urgent sekarang ni dalam hal keagamaan. Sebagai satu contoh yang saya boleh bagi adalah semalam kalau tidak silap saya, keluar satu video oleh seorang Salafi terkenal daripada United Kingdom yang bernama Abu Taimiyah. Saya sangat mencadangkan sahabat-sahabat untuk saksikan video tersebut, ya, lama 5 jam, ya. Yang penting dan yang paling menarik adalah apa background dan latar kepada video tersebut. Kenapa beliau merasa terpanggil untuk buat video sampai 5 jam? Bagi sahabat-sahabat yang mungkin tak familiar dengan Abu Taimiyah, awak kena tahu bahawa dia adalah seorang yang banyak mengkritik Habib Omar bin Hafiz. Ya. Mengkritik dengan kritikan yang keras. Beliau ni dianggap sebagai antara hero-hero gerakan Salafi di UK, di United Kingdom. Tapi sahabat-sahabat, berlaku beberapa perkara dalam masa berapa bulan ni, sejak kalau tak silap saya hari raya, sejak Aid. Berlaku krisis ke atas saudara Abu Taimiyah ini. Dan apakah krisis yang dia hadapi? Dia mendapat backlash daripada gerakan ataupun kumpulan-kumpulan Salafi yang lebih keras daripada dia. Okay. Mark my word sahabat-sahabat, saya pernah cakap benda ni, dan benda ni akan berlaku bukan saja di sana tapi juga akan berlaku di sini. Cara pemikiran seperti itu akhirnya mereka akan pandang ke dalam dan akan bercakaran di dalam. Benda ini tidak dapat dielakkan. Sebab apa? Sebab dia embedded pada cara berfikir itu. Dan Abu Taimiyah, kalau awak dengar, dia sedang menyuarakan kebimbangan ni. What is happening to the Salafi movement? Dan bila dia macam seolah-olah macam meratap lah, why are we always fighting one another? Salafi sesama Salafi, dan pergaduhan yang agak keras dan kasar. Dan perkara ini berlaku juga di mana-mana kalau awak lihat. It happens everywhere. Dan beberapa minggu lepas, saya membawa contoh seorang bekas Salafi, Syekh Khalid Bahamid, remember? Yang sekarang ni dia ada projek Isqatus Salafiyyin. Dia dah tak ada cover-cover, dah tak ada mincing his words, tak ada bertapis-tapis lagi. Dia kata projek saya sekarang ni adalah untuk menjatuhkan gerakan Salafi keras di Yaman. Projek dia kata menjatuhkan. Sebab apa? Dia kata dia sudah mengusahakan cara diplomatik, ajak berbincang, ajak berdialog, ajak berdebat, tetapi balasan yang dia dapat daripada pihak Salafi di Yaman yang keras-keras adalah tahzir yang melampau, ridicule, tuhmahan, fitnah dan refusal untuk mengadakan perbincangan dan perdebatan ilmiah. So selepas 10 tahun dia mencuba perkara ini di Yaman, dia kata, korang dah tak nak debate dengan aku, engkau dah tak nak dialog dengan aku. Lepas tu engkau pergi halang aku nak berdialog dengan orang lain. Bila aku nak berdialog dengan orang lain, kau serang orang tu pula. Dan kau serang kami bersama.
Kamu dah tak boleh buat dialog, tak boleh buat debate, kamu ajak bergaduh. Kamu hadang kami nak buat jembatan dengan orang lain. Jadi dia kata, saya tidak ada cara lain, saya menyeru kita melakukan projek Isqatus Salafin. Ini projek yang dibawa oleh Syekh Khalid Bahamid. Selang beberapa tahun ataupun beberapa bulan selepas itu, keluar pula isu Abu Taimiyah ini. Dan Abu Taimiyah ni bukan Salafi yang calang-calang di UK. Dan dia adalah Salafi yang berpendidikan secara tradisional. Dia belajar punya Salafi. Ini bukan Salafi bukan Salafi jadi-jadian satu yang tak belajar, tapi kerja nak berpolemik saja. Yang kita tahu dia tidak ada kepakaran dalam bidang itu, tapi nak menjawab, nak respon, nak tulis, nak buat Facebook posting, nak buat video jawab balas. Padahal dia sendiri tak faham apa yang dia tulis. Tapi Abu Taimiyah ni seseorang yang faham apa yang dia cakap. Jadi kekerasan yang dia tunjukkan kepada orang-orang yang dikritik sebelum ini, dia kena lebih daripada itu sekarang ini. Dia kena lebih daripada itu. Saya bukan nak kata dia dulu begitu kasar dan keras. Dia ada kekerasan dia, tapi dia tak sampailah tahap apa yang kena kepada dia sekarang ini. Dia kata berlaku pada hari raya yang lepas ini, saya tak pasti Idul Adha ataupun Idul Fitri, ada seorang kawan dia yang dah lama dia tak jumpa, yang dia kata dulu rapat, membesar bersama. Bila berjumpa dengan dia, orang ni tidak mahu bercakap dengan dia. Tak mahu cakap. Dan the first thing yang dia jawab, salam pun tak jawab. Dan dia kata, kamu telah duduk bersama dengan dua orang ahli bid'ah, dia kata. Sounds familiar kan? Jangan bersama dengan ahli bid'ah, kan? Ini bibit-bibit pelampauan ini kita kena kengkang awal-awal. Kalau tak, it will become serious. So kawan dia ini kata, kamu telah duduk dengan dua ahli bid'ah. Ada dua orang nama yang disebut. Satu saya lupa nama Muhammad Hassan ke apa. Lagi satu Muhammad Hijab. Muhammad Hijab yang terkenal sekarang ni, kita tahu. Lepas tu berlakulah perdebatan, exchanges antara dua orang. Sampai kan kawan dia itu terlepas F-word. Sampai maki Abu Taimiyah menggunakan F-word. Kemudian Abu Taimiyah proceed untuk masuk kereta dia. Orang tu ikut dia. Dan bila dia punya cermin kereta tu belum tutup fully, kawan dia tu sempat tumbuk muka Abu Taimiyah sampai bibir dia koyak. Dah lah. So saya percaya kejadian ini menjadi satu tamparan hebat kepada Abu Taimiyah. Sehingga kalau siapa yang dengar video dia 5 jam, he keeps lamenting. Dia complain, dia kata, kenapa kita jadi macam ni? Anak, mak bergaduh. Budak yang baru belajar, dia kata. Yang baru belajar 1-2 session. Terus keluar mentahdir orang. Kamu ahli syirik, kamu musyrik, kamu ahli bid'ah. Siapa yang duduk bersama dengan ahli bid'ah dan tidak tegur, maka dia bersama-sama menyokong bid'ah orang itu. Dia kena benda tu. Padahal he has been fighting bid'ah, fighting syirik from dia punya manhaj. Hanya kerana dia duduk dengan Muhammad Hijab, dia layak dipukul, dia layak ditumbuk. Dan orang yang tumbuk dia tu mempergunakan kalam Imam Ahmad. Dia kata kalau Imam Ahmad ada hari ini, dia akan permalukan orang-orang yang duduk bersama-sama dengan ahli bid'ah. Berapa banyak kali perkara macam ni nak berlaku baru kita nak sedar there's something wrong. There is seriously something wrong with the manhaj of certain people. Kita boleh kata, oh ini certain individu saja yang buat macam tu. These are the bad apples. Tapi come on. Think about it. Kenapa perkara ini berlaku sangat kerap dan dia menjadi rungutan bukan orang luar tetapi orang dalam sendiri. Bila dia tahzir, bila dia kata ahli bid'ah, musyrik sedap, tapi bila kena, dia akan kena dengan keras. Sebab dia orang, serangan mereka kepada orang dalam akan lebih kasar. Sebab apa? Dia akan anggap orang tu sebagai pengkhianat. Kamu sepatutnya lebih tahu daripada ahli bid'ah itu. Maksudnya kamu lebih teruk daripada dia. So dia akan senang macam tu. Dia akan senang you lebih teruk. Orang dalam yang tak sama pemikiran saja terus akan dianggap lebih teruk daripada ahli bid'ah.